Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali untuk mempelajari bahasa Melayu tahun 5 dalam tajuk Pemandu Teksi yang Prihatin. Walaupun sekarang sudah ada Grab ataupun lebih dikenali sebagai e-hailing, tapi perkhidmatan teksi masih diperlukan khususnya di kawasan bandar. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat membuat pertimbangan berdasarkan maklumat yang dibaca, berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia dengan buku teks. Mari kita baca buku teks berkaitan dengan tajuknya iaitu Pemandu Teksi yang Prihatin. Apakah maksud pemandu teksi yang prihatin? Kita baca dulu cerita, nanti kita akan buat kesimpulan. Afifi dan kawan-kawan saling berkongsi cerita yang boleh diteladani melalui panggilan video. Tines turut mengambil peluang tersebut. Hai kawan-kawan, saya ingin menceritakan pengalaman ibu saudara saya, Makcik Gauri. Beliau ialah orang kurang upaya. Pada suatu hari, Makcik Gauri menempah perkhidmatan teksi. Teksi itu tiba tepat pada masanya. Pemandu itu menyedari beliau bertongkat. Pemandu itu segera membantu beliau. Semasa dalam perjalanan, pemandu itu bercerita bahawa beliau sepatutnya pulang segera ke rumah. Hari itu ialah hari ulang tahun kelahiran anak beliau. Namun begitu, beliau terlupa untuk mematikan sistem tempahan teksi. Oleh sebab itu, beliau perlu menghantar Makcik Gauri terlebih dahulu. Apabila tiba di hospital, pemandu itu terus mendapatkan kerusi roda. Hal ini membuatkan Makcik Gauri terharu. Jika pemandu itu membatalkan tempahan, mungkin tiada teksi lain. Waktu itu ialah waktu puncak, iaitu waktu aliran lalu lintas yang paling sibuk. Untuk pemandu teksi itu, dengarlah pantun ini. Ikan patin sedapnya rasa, dicampur halia dibuat gulai. Pemandu prihatin sangat berjasa, perketi mulia tiada ternilai. Secara ringkasnya, petikan ini menceritakan seorang pemandu teksi yang prihatin. Prihatin maksudnya seorang yang mengambil berat, yang mengambil tahu dan sebagainya. Pemandu teksi ini sepatutnya pulang ke rumah kerana hari itu hari kelahiran anak beliau. Tetapi disebabkan dia terlupa mematikan sistem tempahan teksi, jadi ada panggilan masuk. Kebetulan ada satu panggilan yang perlu pemandu teksi ini hantar ke hospital. Dia tidak menolak. Dia terus hantar. Kebetulan pula dia tengok makcik tu merupakan makcik tu adalah orang kurang upaya ataupun kita panggil dia tu OKU, orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Pemandu teksi ini ambil berat dengan mengambil kursi roda dan sebagainya. Untuk pengetahuan kamu, dalam ni juga ada satu perkataan waktu puncak. Waktu puncak ni adalah waktu aliran trafik atau utamanya pada waktu pagi macam kamu nak pergi ke sekolah pukul 7 sampai pukul 8. Murid nak pergi sekolah, ibu bapa nak pergi ke tempat kerja. Itu waktu puncak antara pukul 7 hingga pukul 9. Waktu tengah hari pula kamu balik sekolah. Orang yang bekerja pula waktu tu makan tengah hari keluar pukul 1 sampai pukul 2 adalah waktu puncak juga. Dan lagi sekali waktu puncak, waktu petang. Khususnya antara pukul 5 sampai pukul 7. Kenapa? Murid yang sesi petang akan pulang. Yang kedua, orang balik kerja dan sebagainya. Jadi ada 3 waktu puncak. Biasanya, pemandu teksi ni waktu puncak, biasanya mereka kadang-kadang tak menolak ataupun tidak mengambil tempahan kerana jalan jam dan sebagainya. Tapi kita ambil contoh pemandu teksi ni, pemandu teksi yang prihatin. Itulah sebuah ringkas cerita pada hari ini berkaitan dengan tajuknya Pemandu Teksi yang Prihatin. Pada hari ini ada latihan yang disediakan pada kamu. Lihat arahannya. Berdasarkan cerita di atas, jelaskan pertimbangan dan keputusan. Pertimbangan dan keputusan. Okay, dalam handset ni, contoh dalam bentuk handset ni dia kata, jika kamu seorang pemandu teksi dan sedang terperangkap dalam kesesakan jalan raya,
Apakah respon kamu terhadap tempahan dalam talian itu? Jelaskan. Andaikan kamu adalah pemandu teksi yang sedang terperangkap. Sama ada, dia kata warna hijau ni, saya menerima tempahan kerana kamu kena berikan alasannya kenapa. Yang warna merah ni pula, saya membatalkan tempahan kerana apa? Kita kata jangan, oh tidak, cikgu saya tidak menerima. Saya menerima. Jawapan tu tak lengkap. Kena bagi alasan. Kenapa? Untuk lebih jelas, cikgu sediakan ruang jawapan untuk kamu menulis. Yang pertama, menulis pertimbangan. Pertimbangan ada dua. Saya akan menerima tempahan kerana apa? Saya membatalkan tempahan kerana apa? Berikan alasan. Dan akhir sekali, kamu kena menulis keputusan. Saya akan menerima kerana apa? Saya akan menolak kerana apa? Mesti buat keputusan juga. Jangan kamu tinggalkan kosong. Kalau terima, apa alasannya? Kalau tolak, apa alasannya? Dan akhir sekali ialah keputusan kamu. Mari kita bincang bersama-sama. Ini contoh jawapan sahaja. Setiap orang bila mengisi tempat kosong, dia ada pelbagai jawapan. Kecuali kalau soalan objektif, ada A, B, C, D. Kalau jawapan dia C, semua kena terima C. Tetapi kalau mengisi tempat kosong, setiap seorang dia akan menulis ayat yang berlainan. Setiap orang ada pendapatnya sendiri. Okay, ini contoh jawapan saja. Saya menerima tempahan kerana, yang pertama ni dia menerima tempahan. Jika menerima, apa alasan dia? Saya menerima tempahan kerana saya berasa bertanggungjawab untuk membantunya. Saya risau jika penumpang itu tidak dapat menemui teksi lain pada waktu puncak. Ini orang yang prihatin, dia rasa bersalah, dia menerima. Yang kedua ni pula, saya membatalkan tempahan kerana, ni dia batal, apa alasan ni kita tengok. Saya membatalkan tempahan kerana saya kasihan akan penumpang yang perlu menunggu lama. Dengan berbuat demikian, penumpang boleh membuat tempahan lain dan mendapat pemandu yang berhampiran. Ini alasan dia. Dalam keadaan dia dalam terperangkap, mungkin dia batalkan tempahan tu mengharapkan penumpang tu telefon teksi lain yang berdekatan. Itu alasan dia. Dan akhir sekali, apa keputusan dia? Saya akan menerima tempahan itu kerana saya mempunyai sifat tanggungjawab untuk membantunya. Saya risau jika penumpang itu tidak menemui teksi lain pada waktu puncak. Akhir sekali, keputusannya dia menerima. Sebagai kesimpulan dan rumusan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu pemandu teksi yang prihatin, ada kalanya mungkin situasi ini akan berlaku pada kita satu hari nanti. Cikgu ambil contoh, dalam perjalanan kamu pulang dari sekolah, mungkin dalam perjalanan kamu pulang ke kampung, terlihat satu kemalangan jalan raya, ada pemandu yang prihatin, yang memberhentikan kenderaan dalam menyelamatkan orang yang cedera, yang berdarah dan sebagainya, sanggup korbankan kereta yang masih baru dan sebagainya, membawa orang cedera ke hospital. Ada orang tak sanggup, dia hanya melihat, kemudian dia terus. Ataupun ada orang lagi, dia melihat, kemudian dia melefon ambulans dan sebagainya. Setiap seorang ini, dia ada sifat. Jadi apa yang kita nak ambil sini ialah prihatin, maksudnya kita sanggup berkorban untuk orang lain. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Contohnya kalau satu hari nanti dah boleh pergi ke kantin sekolah dan sebagainya, kamu dalam perjalanan, kamu lapar, tiba-tiba kamu ternampak kawan kamu jatuh. Adakah kamu akan terus pergi kantin membeli makanan ataupun kamu menolong rakan kamu dulu? Jadi kamu kena berikan pendapat setiap apa juga soalan yang dikemukakan oleh guru-guru kamu. Khususnya dalam MBM, dia ada soalan pendapat pada pendapat kamu dan sebagainya. Kita kena berani bagi pendapat dan kita kena bagi alasan kenapa. Macam tadi dan pada latihan ni, kalau kita terima, kenapa? Kalau kita tolak, kenapa? Dan akhir sekali, buat keputusan. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye, anak-anak murid.